فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, para sahabat, ahli pengajian bagi terus tafsir suratul Anfal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Ya, pada pagi Jumaat yang berbahagia ini kita akan sama-sama melanjutkan sesi perbincangan, ya, bacaan tafsir suratul Anfal pada pagi ini insya-Allah. Tuan-tuan, kita akan teruskan biiznillah pada ayat, ya, ayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 40, tuan-tuan, 48 dan ayat 49. Dua ayat kita akan bicarakan pada pagi ini insya-Allah. Jadi insya-Allah saya kira semua dah bersedia, dah kita dah mulakan pun tadi dengan takbir mursal ataupun mutlak bagi hari terakhir, hari tasyrik ni tuan. Kita akan terus bertakbir sehingga berakhirnya selepas solat asar nanti dah habislah last waktu takbir untuk tahun ni. Kau panjang umur, muah joki, insya-Allah jumpa lagi takbir gayo haji tahun depan. Dan insya-Allah moga-moga ramai di kalangan kita yang dapat berwukuf insya-Allah di padang Arafah nanti. Tuan, mudah-mudahan semua diberikan nikmat dan anugerah untuk menyempurnakan ibadah haji, untuk melakukan ibadah korban, dan insya-Allah moga-moga Allah sempurnakan segala hajat kita biiznillah insya-Allah tuan-tuan. Jadi insya-Allah jom kita baca dulu tuan dua ayat itu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله على الله فإن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. InsyaAllah tuan-tuan kita perhatikan terjemahan ayat. Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan perbuatan dosa mereka terasa indah bagi mereka. Dan mengatakan tidak ada orang yang dapat mengalahkanmu pada hari ini. Dan sesungguhnya aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat yakni berhadapan, syaitan berundur ke belakang sambil berkata, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat kuat azabnya. Ayat 49. Ingatlah ketika orang munafik dan orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu yang orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Azizun Hakim, Wallahu Syadidul Iqab. Tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi kalau kita memahami tuan-tuan bahawa dua ayat yang kita akan bicarakan ini merupakan dua musuh yang amat nyata bagi tuan-tuan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita dua musuh tuan-tuan, iaitu syaitan dan yang kedua munafik. Syaitan tuan-tuan dan orang munafik merupakan antara musuh kamu yang nyata. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendedahkan tuan-tuan bagaimana kaitan peranan syaitan mengganggu jihad umat Islam dan juga peranan tuan-tuan syaitan di kalangan manusia, iaitu orang munafik tuan-tuan yang juga mengganggu dan menggugat tuan-tuan keamanan, kestabilan perjalanan jihad tuan-tuan umat Islam, ya. Maka insya-Allah pagi ni, pada pagi Jumaat yang penuh barakah ni, terima kasih para sahabat semua yang sempat bersama pagi ni, Haji Hindun, ya, semua, Datin Farah, semua yang bersama pada pagi ini, alhamdulillah. Ya, kita tengok tajuk yang dikemukakan oleh Syekhuna Prof Wahbah, iaitu tentang tabarru'us syaitan minal kuffar. Syaitan berlepas diri daripada tentera kafir tuan-tuan ketika azmah, ketika mereka melihat, ketika syaitan melihat kegawatan, kekalahan yang bakal ditempuh oleh tentera musuh, tentera kafir, maka dia cabut siap-siap tuan-tuan. Dan itu juga sikap yang sama, provokasi yang sama yang dilakukan oleh sekelompok munafikin tuan-tuan, yang mencela, mempersendakan para sahabat Nabi,
yang berpegang dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan, kita perhatikan terlebih dahulu sebab nuzul ayat. Sebab nuzul ni penting tuan-tuan, sebab kita boleh memahami latar belakang penurunan ayat dengan kita faham apa sebab ayat ni turun. Turun pada siapa, sempena apa situasi dan keadaannya. Ini semua kita kena belajar tuan-tuan. Satu subjek khusus namanya sebab nuzul. Tetapi kita kena faham, bukan semua ayat tuan-tuan menjawab persoalan. Ada tuan-tuan, ayat itu sebagai pemberitahuan tuan-tuan, tetapi sebahagian ayat yang lain sebagai tuan-tuan menceritakan apakah latar belakang yang berlakunya penurunan ayat tersebut. Okey, baik. Qala ayat 48. Sebab turun ayat 48, muka surat berapa tadi? 323. InsyaAllah tuan-tuan 323. Baik. Qala tuan-tuan, sebab turun ayat 48. Kita ada dua ayat yang pagi ni. Ayat 48 cerita pasal setan. Ayat 49 cerita pasal setan manusia, iaitu orang munafik. Tuan-tuan Okey, 48 dulu. Ayat 48 tuan-tuan, iaitu ayat wa izzayyana lahumus syaitan. Saya ingat dalam kitab asal saya ni, Syekh Wahbah dia cetakannya ada tersilap tertambah alif. Ayat dalam yang kita baca tadi betul, wa izzayyana. Bukan wa idza zayyana. Saya ingat ada satu kesilapan. Dalam terjemahan tuan-tuan betul Alhamdulillah. Taib dikatakan tuan-tuan, syaitan menyamar. Pada hari Badar, syaitan menyamar. Dia pun nak join sekali tuan, nak musnahkan semua akar umbi, nak musnahkan sumber agama tu. Nabi SAW tu nak dibunuh sekali. Maka syaitan masa hari Badar, dia menyamar jadi Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Suraqah ni tuan-tuan merupakan salah seorang daripada kabilah Bani Bakar. Tuan, dan ini kabilah Arab lah tuan. Yang kita bicara ni pemimpin yang memegang tampuk kepimpinan kuasa ketika itu, kuasa politik di tangan bangsa Quraisy. Tuan-tuan, secara umum bangsa Quraisy lah jadi ketua dia. Jadi Quraisy ni tuan-tuan, dia takut dengan Bani Bakar, kumpulan Suraqah bin Malik ni. Kenapa? Tuan-tuan, kerana Quraisy pernah membunuh salah seorang daripada Bani Bakar. Tuan-tuan, dia orang ni kalau bunuh seorang, dia punya dondam ni 100 tahun kan. Kalau salah faham, terambil dian ni tuan-tuan, terambil orang tu punya daun pandan, ni selomak apa gina pun, dia bergaduh sampai berbulan-bulan. Tuan-tuan, jadi budaya Arab ni dia memang bergaduh, kuat bergaduh. Maka apa yang berlaku, Quraisy dulu dia pernah bunuh salah seorang daripada kabilah, daripada Bani Bakar. Bani Bakar ni tuan, dia punya ketua dia ni lah dia, Suraqah bin Malik. Okey, baik tuan-tuan Maka tuan-tuan, cerita Suraqah ni tuan-tuan, iaitu kenapa setan menyamar berlakon jadi muka Suraqah bin Malik. Ini kita akan perhatikan sebentar lagi lah. Okey Ini satu riwayat tuan-tuan. Maka Allah merakamkan perkataan syaitan yang orang pandang yang bercakap itu ialah Suraqah. Tapi yang sebenar yang berlakon itu ialah syaitan untuk mengajak orang Quraisy semua. Kalau Bani Bakar ini sendiri, kalau Suraqah yang tak geng dengan kita pun sanggup bergabung dengan kita nak memusnahkan tentera Islam, maka maknanya ini satu benda yang cukup hebat. Kita akan menang. Tuan-tuan kerana Suraqah bin Malik sendiri yang bersama-sama membawa panji daripada Mekah untuk mengalahkan tentera Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, okey, baik. Riwayat Imam Sayyidina Dhahhak tuan-tuan, dia kata apa? Iblis datang pada hari Badar tuan-tuan, dia bawa rayah, panji, bendera. Dia bawa tentera-tentera sekali syaitan ni tuan, dan dia bagi motivasi yang terbaik. Dia kata pada tentera kafir, kita takkan kalah. Okey, terima kasih Abang Seri, Kak Nurmah, Syaklam. Kita takkan kalah, kita akan berjuang habis-habisan, kita akan mati, kita akan tanam, musnahkan agama yang dibawa oleh Muhammad. Kita akan kekalkan agama datuk moyang kita, agama berhala kita. Tuan-tuan, ini pidato syaitan iblis. Tuan-tuan dan Imamul Baihaqi dan selain Imam Baihaqi tuan-tuan, meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tuan-tuan, Allah bantu, madad ya Rasulullah, madad minallah. Madad ya Rasulullah tu maknanya madad tu daripada Allah. Madad ya, kita kata madad wahai Imam Al-Ghazali, madad wahai Imam Syafi'i, maknanya madad itu daripada Allah. Tuan-tuan, tetapi dengan keberkatan kemuliaan Rasulullah SAW, dengan keberkatan solat subuh kita, dengan kemuliaan surah Kahfi, dengan keberkatan tafsir Munir, itu madad tuan-tuan,
hakikat madad daripada Allah tuan-tuan, tetapi dengan keberkatan amalan-amalan soleh, dengan keberkatan para ulama, para aulia yang kita kasihi tuan-tuan. Okey, baik. Qala, jadi cerita dia, Allah bantu, Allah berikan bantuan madad tuan-tuan kepada Nabi SAW dan tentera Islam yang 313 itu dikirimkan dengan 1000 malaikat. Sayyidina Jibril alaihi salam bawa 500 malaikat sebelah kanan, malaikat Mikail alaihi salam bawa 500 malaikat sebelah kiri. Ini maksud tuan, Allah turunkan bantuan. Maka iblis tadi dia dah cantik dah tuan-tuan, dia dah plan baik dah. Dia bawa bendera tuan-tuan, ya, dia berlakon tuan-tuan sebagai siapa tadi? Suraqah bin Malik tuan-tuan. Ya, dia menyamar muka Suraqah tuan-tuan, dan dia menyampaikan satu pidato dia tuan-tuan. Dia dah tengok tuan-tuan, bagi semangat, mula-mula dia tengok lain clear, boleh menang ni ya, tuan-tuan. Tapi dia tengok-tengok dah lain tak clear, dah kalah. Dia pun cakap la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum. Tuan-tuan, syaitan kata apa? Jangan takut, korang mesti menang punya. Eden akan backup habis-habisan. Jarul lakum, jar ni jiran. Tuan-tuan, itu hak berjiran. Kita kena tengok jiran kita. Jar ini tuan-tuan maknanya mujir, yang membantu. Kata syaitan, iblis, kau jangan takut, aku mesti backup gila-gila punya. Sampai ke titisan darah yang terakhir, kata syaitan tuan-tuan. Ya, maka tuan-tuan sekalian, ya, apa yang berlaku ialah tuan-tuan, peperangan tuan-tuan sedang berlangsung, sengit berlangsung tuan-tuan. Ya, maka Abu Jahal pun tak kurang berdoa tuan-tuan, walaupun dia dengan berhalanya, tapi disyirikkan Allah Ta'ala tuan-tuan. Dia sebut Allahumma aulana bil haqqi fansurhu. Ya Allah, yang mana kumpulan yang benar kau tolong ya Allah, kau bantulah kelompok yang benar, kami yang hak penyembah berhala ni. Nabi berdoa tuan-tuan, ya Rabbi innaka, ya Allah, kalaulah musnah tentera ini ya Allah, tentera kami yang sedikit ni ya Allah, maka nanti tak dapat lagi disambung tuan-tuan, dakwah ini tak akan dapat diteruskan. Kerana inilah generasi penerus dakwah, lisan yang akan menyambung kalimah tauhid, lisan yang akan meneruskan tuan-tuan rantaian sunnah Nabi SAW. Kalau mati tentera Badar ni habis. Maka Nabi berdoa betul-betul tuan-tuan, beristighatsah, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu yang kita baca tuan-tuan pada kelas yang lalu, Sayyidina Jibril AS pesan, ambil segenggam tanah, dilemparkan, dibaling kepada muka-muka musuh. Tuan-tuan kan, dan kita pun baca wama ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Tuan-tuan, kita mengaji bab syariat dan bab hakikat. Kita mengaji bab mengambil asbab, tuan-tuan, berikhtiar, dan keputusan tuan-tuan semuanya terletak pada pengetahuan Allah Ta'ala, pada keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, terima kasih Tuan Haji Datuk Nusyura Mahmud kerana bersama kita pada pagi ini mendaftar diri. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, maka Nabi baling turab tuan-tuan, dan sampailah tuan-tuan kepada musuh-musuh di kalangan musyrikin, yang kono biji mata dia, yang masuk dalam dua lubang hidungnya, yang masuk dalam mulutnya pasir dan tanah tuan-tuan, menyebabkan mereka semua dah rasa goyang, dan mereka ada yang lintang pukang tuan-tuan. Suasana dah tak menentu. Tadi strategi dia dah cantik, dia dah boleh menang tuan-tuan, tapi ketika mana tuan-tuan Allah membantu tentera Muslim, tentera Islam dengan 1000 malaikat tadi tuan-tuan, ya, Sayyidina Jibril alaihi salam sendiri tuan-tuan menghadap tuan-tuan kepada iblis. Tuan-tuan, iblis tuan-tuan ketika itu memegang salah seorang tangan orang musyrikin tuan-tuan. Dia pun tengok, dikatakan tangan tu tangan Haris bin Hisham. Iblis angkat tangan dia, cabut tangan dia tuan-tuan. Tadi nak backup, dia pun lintang pukang lari tuan-tuan. Dia bawa geng-geng syaitan dia pun balik tuan-tuan. Maka ya, berkata salah seorang, ya, wahai Suraqah. Kenapa Suraqah? Sebab tadi syaitan menyamar rupa Suraqah, salah seorang pejuang tuan-tuan, salah seorang ketua kabilah Bani Bakar. Tuan-tuan, wahai Suraqah, kau khabar tadi nak backup habis-habisan, ya, apalah kau lari? Maka keluarlah ayat ni tuan, turunlah ayat ni, inni bari'um minkum, aku berlepas diri daripada kalian, inni ara ma la taran, aku nampak apa yang kamu tak nampak. Engkau orang tak nampak malaikat turun beribu-ribu, aku nampak, aku cabutlah dulu. Ini tuan-tuan perkataan malaikat, tapi perkataan iblis. Tetapi tuan-tuan, iblis dia menyamar dengan muka Suraqah bin Malik. Nanti saya akan ceritakan insya-Allah tuan sedikit tentang biografi Sayyidina Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Sekarang kita baca Suraqah sebab dia masih kafir. Tapi nanti kita akan sebut Sayyidina Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Dia salah seorang sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada riwayat sebut dalam kitab Muwatta Imam Malik,
Tuan-tuan, disebutkan daripada Sayyidina Talha bin Ubaidillah bin Karis radhiyallahu anhum, Nabi SAW tuan kata, syaitan ni paling kocik, paling hino, paling tension, paling stres, tuan-tuan, paling bengang, paling bengap, semua istilah tuan-tuan, iaitu pada hari Arafah. Sebab tu insya-Allah tuan-tuan, doa tahun depan hidup kita lagi pada hari Arafah, buat macam setiap tahun. Tuan-tuan, at-ta'rif bi Arafah, tuan-tuan, bi ghairi Arafah, iaitu kita menyambut hari Arafah walaupun kita bukan di padang Arafah, buat hari munajat. Kerana syaitan ketika itu dilihat paling hina, kerdil, kecewa, tension gila tuan-tuan. Kenapa? Sebab semua ahli wukuf dimerdekakan daripada api neraka. Tuan-tuan kan? Maka mudah-mudahan tuan-tuan, ketika itu syaitan sangat kecewa. Kenapa rahmat Allah yang mencurah-curah kepada yang berwukuf di padang Arafah, tuan-tuan. Allah ampunkan semua dosa, tuan-tuan. Dan juga syaitan juga dilihat paling kecewa, tuan-tuan, pada hari Badar ini. Kenapa? Dia tadi plan nak menang, nak sama-sama bantu, bawa bendera, bawa panji, nak bunuh Nabi SAW, nak musnahkan para sahabat. Tapi nampaknya plan syaitan gagal, tuan-tuan, pada hari Badar, tuan-tuan. Dan ketika mana dia melihat malaikat menyusun strategi yang lebih kemas, dengan izin Allah, malaikat membantu membunuh tentera-tentera musuh, tuan-tuan. Maka syaitan, tuan-tuan, dia cabut, siap-siap, tuan-tuan, mencabutkan lari dirinya. Okey, baik. Okey, itu ayat 48. Ayat 49, tuan-tuan, ayat 49 turun. Ini cerita syaitan yang kedua pula, iaitu di kalangan manusia. Itulah kita panggil orang munafiqin. Tuan-tuan, tuan-tuan, tentang ayat 49, ketika mana, tuan-tuan, sekelompok orang Quraisy yang namanya Qais bin Walid, Haris bin Zam'ah, Ya'la bin Umayyah, As bin Munabbih, tuan-tuan, mereka ni keluar, tuan-tuan, bersama kumpulan tentera dia lah, tuan-tuan, daripada Mekah. Tapi diorang ni pun, tuan-tuan, goyang juga. Goyang juga. Ada juga bantuan-bantuan tadi daripada Iblis yang bagi pidato, kata garanti kita mesti backup habis-habisan. Mula-mula diorang pun jadi semangat, tuan, tapi goyang juga. Tuan-tuan, tetapi setelah kelompok Quraisy, tuan-tuan, dan kelompok munafikin ni, dia melihat tentera Islam, biar botol ni, macam mana nak lawan. Maka mereka telah mengungkapkan gharraha ulai dinuhum. Tuan-tuan, mereka kata, orang Islam ni memang dah terpedaya ni. Mereka ni dah kena pukau ni dengan sihir dengan Muhammad ni. Manalah nak lawan dengan musuh macam mana, ramai tentera yang cukup lengkap, terlatih. Macam mana kau nak lawan? Maka tuan, ini perkataan orang munafiqin. Dia kata, orang yang ikut Nabi ni orang yang kena pukau, orang yang terpedaya sebenarnya. Pegang Islam, apa benda Islam ni tak nampak, tak logik, tak ada apa, tak ada masa depan Islam ni. Kita tuan-tuan, begitu perkataan yang diungkapkan oleh tentera musuh, tuan-tuan, iaitu orang munafik sendiri, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, mereka pun pergi melihat bagaimana tentera Islam yang sedikit, tuan-tuan, dan bagaimana bergandanya kekuatan tentera musyrikin, tuan-tuan, tentera Quraisy. Maka ini latar belakang sebab turunnya ayat 49. Okey, baik. Qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Imam dah dapat jawapan. Imam dah bagi jawapan. Dialah nanti akan tenggelam kaki kudanya kerana memburu Nabi SAW, mengejar, tuan-tuan, balasan 100 ekor unta bagi mereka yang berjaya menangkap Nabi SAW ketika Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Itu sedikit, tuan-tuan. Al-munasabah, apa kaitan dia? Kaitan ayat 48-49 ni, tuan-tuan, iaitu masih berbicara tentang lanjutan pendetilan Perang Badar. Tuan-tuan, apa yang berlaku sebenarnya pada Perang Badar? Tuan-tuan, Allah sebutkan dua keadaan. Satu, stand yang pertama, pendirian pertama, pendirian syaitan la'natullahi alaih. Tuan-tuan, syaitan mula-mula dia nampak dia okey, nampak lain clear, dia support lah, tuan-tuan. Tapi nampak masa lain tak clear, dia cabut. Ni syaitan. Syaitan juga akan bercakap benda yang sama kepada ahli neraka. Dia kata, korang lah siapa suruh ikut aku acah-acah, aku biasa-biasa je. Aku ajak macam tu ya, kau ikut siapa suruh. Nanti syaitan juga akan mengungkapkan perkataan yang sama, tuan-tuan, kepada penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Syaitan telah mengungkapkan perkataan ini, tuan, pada Perang Badar. Dia kata, aku backup korang. Wa inni jarul lakum. Kita ni macam berjiran. Aku akan backup gila-gila punya. Tapi, tuan, dia dah tengok malaikat, dia tengok Islam boleh menang, dia pun cabut, tuan-tuan. Ini syaitan.
Kemudian stand yang kedua, mauqif yang kedua, mauqif orang munafiqin yang merendahkan tentera Islam yang ikhlas, merendahkan para sahabat yang lemah, tuan-tuan. Maka mereka kata orang Islam telah terpedaya, maghrur, gurur, tertipu. Tertipu dengan kepetahan Nabi Muhammad. Orang Islam telah terpedaya meninggalkan harta mereka berjuang dengan benda yang tak jelas. Mereka, tuan-tuan, ini provokasi perkataan orang munafiqin, tuan-tuan, menidakkan kemampuan, kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-tuan. Kita perhatikan, saya tak faham Haji Jamil, soalan apa ni? Ayat petunang menambak. Boleh saya tak faham, tuan-tuan. Saya tak faham Tuan Haji Jamil tanya apa ni, tolong bagi pencerahan sikit, bagi clear soalan saya, soalan tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. At-tafsir wal bayan. Penjelasan, tuan-tuan, kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kekasihnya Habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahai rasulku, ingatlah ketika syaitan dia merasuk, menghasut, tuan-tuan, kepada orang musyrikin, memberikan was-was kepada orang musyrikin, mengindahkan kejahatan mereka. Syaitan mengindahkan benda buruk nampak cantik, benda kufur nampak iman, benda syirik nampak tauhid, kan? Itu kerja syaitan lah. Tuan, dia berikan kita was-was. Istilah was-was disebut oleh Syekh Wahbah di sini. Istilah waham. Tuan, kita tak nak waham, tak nak was-was, tak nak dhon. Kita nak yakin. Dalam tauhid, kita punya maqam mesti yakin. Bukan ada waham, bukan ada dhon, bukan ada was-was. Ulama, tuan-tuan, dalam perbahasan tauhid, dia bagi persen macam inilah. Kalau tuan-tuan, kalau zon 75, tuan-tuan, kan? Kalau waham, tuan-tuan, 50. Kalau was-was 25. Begitu dia punya tu. Kita nak bukan 25, bukan 50, bukan 75, kita nak tahap yakin dalam bab iman. Tuan-tuan, yakin, Taib. Jadi tuan-tuan, diberikan was-was, ditanamkan waham dan wahan. Wahan ni takut mati. Tuan-tuan, maka dia katalah kepada tentera musuh ni, kepada geng-geng Abu Jahal ni, kau jangan takut, kau mesti menang, confirm mesti menang punya. Kau tengoklah kau orang ramai. Kan kau orang ramai, lepas tu kau orang tengoklah macam mana, tentera kau punya senjata cukup lengkap. Tuan-tuan, ini syaitan punya perkataan, tuan-tuan, ya. Dan tuan-tuan sekalian, dan menghilangkan tadi sentimen yang kita sebutkan sebab nuzul tadi, kan, Quraisy dia pernah bunuh salah seorang orang di kalangan kabilah Bani Bakar. Bani Bakar ni, tuan, ketuanya iaitu Suraqah bin Malik, seorang pemanah yang hebat, tuan-tuan, seorang yang baik dari sudut apa, dia memang ketua kampung yang menjaga kebajikan rakyat dia ni, si Sayyidina Suraqah ni, tuan. Maka syaitan pun menyamar menjadi Suraqah, tuan-tuan, ya. Dia pun kata, aku akan cover kamu, ya, aku akan bantu kamu. Dan Suraqah ni, tuan-tuan, merupakan sayyid, pemimpin bagi kumpulan Bani Mudlij, tuan-tuan. Dia satu kelompok yang berpengaruh juga ketika itu, tuan-tuan. Itulah syaitan yang konon-konon akan menjaga, membantu, membela, memberikan harapan palsu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Janji syaitan, tuan-tuan, tak akan berlaku. Syaitan itu yang membawa gurur, penipuan, tuan-tuan, kepada kita, penodaan kepada kita. Tapi, tuan-tuan, orang kafir ingat, orang musyrikin beranggapan, berkeyakinan janji syaitan tu pasti berlaku, syaitan akan bantu dia. Seperti mana, tuan-tuan, yang saya katakan tadi, dalam neraka esok pun syaitan akan berkata perkataan yang sama. Dia berlepas diri, dia kata dia tak tahu padan muka kau, siapa ikut dan. Tuan-tuan, okey. Qala, selanjutnya, tuan-tuan, ayat 48, ketika perang, tuan-tuan, sedang sengit berlaku, maka syaitan dia ghostan. Dia ghostan ke belakang, tuan, dia cabut lagi. Pandai deh, tuan-tuan. Dia pun tabarra'a minhum, berlepas diri. Kita juga, tuan-tuan, memegang konsep berlepas diri. Berlepas diri daripada potensi kita, kemampuan kita dengan zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu tabarruk. Kan, kita berlepas daripada kekuatan kita, kita bergantung kepada kekuatan Allah. Dan kan, kita berlepas diri, ya, daripada kemampuan kita, kita bergantung kepada kemampuan Allah. Itu berlepas diri juga.
Tuan-tuan, kita bergantung dengan kehebatan, kemuliaan, keilmuan, kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, tuan-tuan sekalian, maka sebab itu kalau kita perhatikan, ya, syaitan dia punya konsep berlepas diri memang dia tak nak bertanggungjawab lah. Dia kata, dan tak korang lah, korang kalah, korang matilah. Dia tak tahu dah. Dan tadi acah-acah dia ingat kita boleh menang. Dia pun tuan-tuan balik. Tuan-tuan dia lari, dia cabut tuan-tuan kerana dia kecewa melihat tentera Islam yang dibantu oleh 1000 malaikat yang membantu tuan-tuan menewaskan musuh di kalangan orang musyrikin. Tuan-tuan dia kecewa dan dia tahu bahawa azab Allah itu sangat pedih. Wallahu syadidul iqab. Tuan-tuan maka di sini kata para ulama tafsir tuan-tuan, ya, iaitu syaitan ini merupakan membantu tentera musyrikin pada awal ceritanya, pada asas peperangannya, memberikan was-was, menyesatkan mereka tuan-tuan. Manakala Allah Subhanahu Taala mengirimkan para malaikatul kiram, tentera Allah, membantu tentera muslimin tuan-tuan, mensabatkan hati mereka. Kan semalam kita baca bincang sabat, kemudian zikir dan doa kan tuan-tuan, bantu mereka untuk meraih kemenangan tuan-tuan. Dan perkataan ujung ayat 48 ni, wallahu syadidul iqab, apakah itu perkataan siapa tuan-tuan? Iblis ke ataupun itu perkataan yang memang Allah Subhanahu Wa Taala ungkapkan? Di sini ada khilaf. Ada kata itu sendiri perkataan iblis. Iblis kata kan, dia kata kau jangan takut. Ya, terima kasih Hadib masuk, bagus. Ya, Haji Jamil, terima kasih share pengalaman dengan tuan guru kita Syekh Dato' Abdullah Sijang, tuan-tuan. Syaitan kan mula-mula tadi dia kata aku akan backup habis-habisan. Tapi dia tengok tuan-tuan lain tak clear, dia cabut lagi siap-siap tuan-tuan, dan dia kata aku lepas diri. Aku tengok apa yang kamu tak tengok. Aku nampak malaikat ramai. Syaitan cakap kepada tentera musyrikin ni. Abu Jahal and the gang, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, dia cakap, aku takut Allah. Hai, syaitan pun takut Allah. Tuan-tuan, Allah itu azabnya sangat pedih. Ini tuan-tuan satu pendapat mengatakan bahawa ya, itu semua merupakan ungkapan iblis sendiri. Tetapi, tuan-tuan, pandangan kedua mengatakan bahawa tak. Ya, tuan-tuan, perkataan wallahu syadidul iqab itu bukan lagi perkataan iblis, tapi itu balasan, ayat balas daripada Allah Ta'ala mengatakan kepada iblis, engkau siaplah sok. Allah, aku perhatikan betul-betul, aku akan balas setiap apa hasutan kau, maka engkau akan dibalas, dan siapa yang mengikut engkau wahai syaitan juga akan diberikan balasan yang setimpal, yang sangat pedih. Tuan-tuan, yang sangat berat akan ditimpakan kepada iblis and the gang yang terpengaruh dengan bisikan syaitan. Okey tuan-tuan Baik, sebab tu syaitan kan tuan-tuan, kita tahu hadis, ni saya baca dalam Sunan Abi Daud atau Sunan Tirmizi dulu di Rumah Qadah Hayy Ashir di Kahirah dulu tuan-tuan, bersama dengan Syekh Nuruddin. Saya ingat lagi baca hadis, kitab hadis banyaklah tuan-tuan, banyak kitab dalam Tuhfatul Ahwazi, dalam Aunul Ma'bud, ini semua kita kata hadis Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud. Kata tuan-tuan, ingat lagi Syekh Nuruddin baca hadis, syaitan tu idza sami'al adhan adbara wa lahu durat. Syaitan kalau dengar azan tuan-tuan, okey, dia tuan-tuan akan tuan lintang pukang, cabut lagi, macam setan sekarang ni dalam iblis dalam cerita perang Badar tuan-tuan, cabut lagi, dan tuan-tuan terkontut-kontut. Durat ini tuan-tuan, Prof Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala wa radhiyallahu an, kenapa setan berupa dengan rupa Suraqah bin Malik? Tuan-tuan kan? Kenapa syaitan menyama dengan waman, ya, tuan-tuan, waman Suraqah bin Malik. Dan ingat tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan, malaikat berupa pula dengan muka tuan-tuan Sayyidina Dahyah Al-Kalbi. Dahyah ni radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang paling handsome. Kalau turun wahyu, kadang-kadang malaikat berupa dengan rupa yang baik, rupa Sayyidina Dahyah. Tapi kenapa dalam syaitan ni, iblis ni pula tuan, dia menyama waman ni waman Sayyidina Suraqah? Tuan-tuan kerana cerita dia macam ni. Tuan-tuan ini menggambarkan juga kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah perturunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan, cerita kekalahan orang musyrikin ni memang memalukan. Kan, memang dia cakap apa barang korang ni, berharap dia ramai tentera senjata canggih, tapi bungkus kalah dengan tentera Muhammad yang sikit.
tuan-tuan jadi malu. Tuan-tuan tentera kafir tuan-tuan dah sogan. Ya, dah segan tuan-tuan. Dan cerita ni tuan-tuan, dia orang kata punca kekalahan apa? Dia buat postmortem, buat muhasabah, dan tuan-tuan mereka mendapati punca kekalahan tentera musyrikin ialah kerana sebab Suraqah. Tuan-tuan Suraqah pun heran lah. What happened dia katakan, apa hal lah nama Dan naik lah ni? Apa hal lah korang kalah nama Dan pula? Dan kono pula? Kan, sedangkan kata Suraqah, wallahi aku tak tahu pun berlakunya peperangan Badar itu. Aku tahu sampai begitu korang dah kalah ya. Suraqah tak terlibat dalam peperangan Badar. Mewakili tentera musyrikin, dia tak tahu masa tu tuan-tuan. Ya, maka tuan-tuan, dengan terbongkarnya kenyataan rasmi daripada tuan-tuan Suraqah, tuan-tuan, maka orang musyrikin kata, betul lah, Suraqah mana ada masa perang dulu tu, masa Badar dia tak datang. Maka tuan-tuan, terbongkarlah cerita sebenar yang tuan-tuan yang menyamar tu, yang tadi cerita nak backup lah, lepas tu dia cabut lain tuan, yang belot tadi tu rupanya bukan Suraqah, yang sebenar tu iblis. Itulah syaitan yang menyamar tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan syaitan menyamar dengan muka Suraqah? Satu, tadi kita kena ingat poin dia, kerana Suraqah ni seorang yang berpengaruh. Dan tuan-tuan, poin yang kedua kita kena ingat, iaitu di mana tuan-tuan ada perselisihan, persengketaan antara Bani Bakar yang diwakili oleh Suraqah tuan-tuan dan kepada kumpulan Quraisy. Kadang kalau berlaku perbalahan dalaman, maka dia orang tak akan dapat kumpulkan tentera yang kuat dan ramai untuk menyerang tentera Islam. Kan tuan-tuan ya? Maka kita kena berlakon roman Suraqah bin Malik radhiyallahu an. Ini tuan-tuan, cerita Suraqah ni ketika Badar, tuan-tuan, Badar tahun 2 Hijrah tuan-tuan, Suraqah masih kafir. Suraqah tuan-tuan, seperti yang tadi Haji Mat ada share sikit tuan-tuan, dan Haji Rahman pun ada share tadi tuan-tuan, iaitu tuan-tuan, Suraqah ni lah, dia ni kepakaran dia ialah, dia satu tadi, dia kalau ikut sejarah dia bangsa yang mulia, Ashrafil Arab tuan-tuan, dan dia pemurah, dia sponsor makanan, pastikan semua macam Abang Carol Jabatan Mufti ni buatlah, bagi bantuan, tengok mana-mana yang perlu bantu, kita hantar makanan, meringankan sikit beban, begitulah tuan-tuan. Dia seorang yang sangat pemurah. Suraqah ni sebagai ketua kabilah dia, kabilah Bani Bakar tadi kan, dan dia tuan-tuan memang melindungi rakyat dia, mujir. Yang kita kata kalimah jar tu, jiran itu maknanya kita saling melindungi sesama kita. Dia memang cover rakyat dia tuan-tuan, dan dia seorang penyair yang hebat, Suraqah bin Malik tuan-tuan. Sebab itu Suraqah tuan-tuan, ketika dia kepakaran dia ialah dia bijak dalam menjejak tapak kaki. Dia yang boleh kesan tapak kaki Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Dia dapat kesan tuan-tuan ketika mana diorang dah kecewa, Nabi dah hilang, Nabi dah dapat melepaskan diri, meloloskan dirinya dengan Sayyidina Abu Bakar, tak tahu mana poi rupa transit 3 hari dekat Gusur tuan-tuan. Mereka dah confused, maka keluarkan tawaran hebat kan, 100 ekor unta, siapa dapat tangkap Muhammad and Abu Bakar akan diberikan hadiah 100 ekor unta tuan-tuan. Maka memang kepakaran Suraqah ni tuan-tuan, ya, dia pandai menjejak tapak kaki tu. Dia tahu ni tapak kaki siapa ni. Ni pagi ni dia pergi bonda ni, pergi beli capati bonda. Rupanya tapak kaki dia ni tahu ni, dia punya Myvi pagi ni pergi kedai tuan-tuan, kedai mana dia boleh kesan, boleh cam tu. Ini kepakaran Suraqah bin Malik. Tuan-tuan Suraqah ni ahli qiyafah namanya, bijak mengesan tapak kaki. Dia tahu Nabi punya arah ni, sini ni Abu Bakar betul ni. Ini tuan-tuan kepakaran Suraqah bin Malik tuan. Maka dia yang tergiur dengan tawaran 100 ekor unta itu, dia dapat menjejak kaki Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi tuan, dalam mukjizat, ya, dalam perkara itu ada hadis itu, walaupun ada ulama mempersoalkan kesahihan hadis itu, tapi saya pegang dengan apa yang dikomen oleh Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i kata hadis ini terpakai, dijadikan dalil tuan-tuan, ya, supaya apa tuan-tuan, dia punya hujah yang Suraqah dia dah dapat melihat Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Dan tuan-tuan, ketika mana tuan-tuan baru nak menapak lagi, tapak kaki kuda dia tu tenggelam. Padahal tanah tu bukan tanah yang lembut, bukan tanah lecak, tanah kering, kontang tuan-tuan, batu, tapi tenggelam kaki kuda Sayyidina Suraqah bin Malik.
Maka dia kata, apa hal ni? Dia kata, okey Mat, kau timah, aku tak jadilah kerja kau, aku tak jadilah panah kau, tak jadilah bunuh kau. Tuan-tuan Tapi tuan-tuan, dia belot. Kali kedua, kaki kuda dia dapat diangkat. Dia pergi cuba lagi nak kejar Nabi SAW. Tuan. Tenggelam kali kedua. Tuan-tuan kata Nabi SAW, dah lah, tak adalah Suraqah. Kau takkan mampu tangkap aku dah. Allah lindung aku, Allah lindung sahabat aku. Tapi Suraqah ini tuan-tuan mukjizat Nabi SAW. Alamin nubuwah. Okey. Tuan-tuan maka tuan-tuan sekalian, kata apa tuan-tuan? Kata Nabi SAW, Suraqah nak tak? Kaifa bika idza labista sawari Kisra. Tuan-tuan ini perkataan Nabi SAW kepada Suraqah bin Malik ketika cuba menangkap Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar ketika peristiwa hijrah. Suraqah nak tak? Nanti engkau akan dikalungkan dengan mahkota, dengan gelang kerajaan Kisra, Rom dan Farsi, tuan-tuan. Nak tak nanti kau akan dikalungkan? Suraqah kata, apa dah dicakap Dek Muhammad ni? Dia berkata, dia tak nampak, tak faham lah tuan apa yang Nabi kata. Macam mana nak tawan kerajaan Rom, empire yang cukup berkuasa ketika itu. Kita duduk Arab je lah, Quraisy je lah, kita jaga puak kita lah. Ini tuan pada tanggapan Suraqah ketika itu tuan. Dan benar-benar berlaku tuan-tuan ketika Sayyidina Suraqah bin Malik ni tuan akhirnya masuk Islam kan. Tahun pembukaan kota Mekah dia masuk Islam, alhamdulillah. Tuan-tuan, dan tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar ketika zaman Sayyidina Umar berjaya menawan tuan-tuan Kisra, menjatuhkan kerajaan Rom tuan-tuan. Maka di situ Sayyidina Umar cari mana dia Suraqah. Dulu Nabi pernah pesan akan mengalungkan mahkota ataupun gelang kerajaan Kisra. Maka Sayyidina Umar memanggil tuan-tuan Sayyidina Suraqah, mengalungkan kepadanya tuan-tuan kalungan gelang itu ataupun mahkota itu sebagai simbolik membenarkan, mari kau cuba nak bunuh Nabi kan kau, tapi kaki kuda kau tenggelam kan, kau macam-macam, kau janji nak selamat, kau kata tak nak ancam Nabi, tapi kau buat kali kedua, tenggelam lagi kaki kuda kau. Nabi kata, tak payahlah Suraqah, tapi nanti kalau kau nak, akan dikalungkan kepada kau mahkota Kisra. Tuan-tuan, Sayyidina Umar membenarkan apa sabdaan Nabi SAW. Nabi dah mengatakan kerajaan itu akan jatuh, kerajaan ini akan musnah tuan-tuan, dan dirampas. Ini kita panggil apa ni? Ghanimah lah, harta rampasan perang lah tuan. Tentera musuh Kisra dah kalah kan, maka semua tentera semua jadi tawanan, harta-harta mereka menjadi rampasan perang. Anfal yang kita bincang ni tuan-tuan, maka antara anfal yang dirampas tuan-tuan kepada tentera musuh Kisra tersebut iaitu mahkota raja, mahkota diraja, dia punya golang omeh, semua kena rampas tuan-tuan, dan dikalungkan seketika kepada Sayyidina Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Suraqah ni tuan-tuan saya sebut tadi, dia kan pandai syair. Dia keluar satu syair tuan-tuan, dia kata, Abu Jahal, kau cakap boleh lah, kau tak tahu dia punya kuda tenggelam, dia dah comeh tuan-tuan, dalam bahasa syair. Dan beliau ni memang seorang syairun mukhadram, dia kata tuan-tuan, syair yang pakar. Okey, baik, itu cerita tentang Suraqah bin Malik yang menjadi mangsa keadaan kerana syaitan iblis telah menyamar dan berpidato, berucap tuan-tuan atas muka dan gambaran Suraqah. Suraqah tak pergi pun Badar. Tahu-tahu tuan-tuan orang Mekah semua menyalahkan Suraqah, punca kekalahan kerana Suraqah belot tuan-tuan, lari, tetapi sebenarnya Suraqah tak tahu apa yang berlaku. Dia hanya tahu cerita kekalahan itu setelah tentera musyrikin dah kembali, sebahagiannya yang hidup tu dapat kembali ke Mekah. Okay, tuan sekalian, ya, lain saya tak okey ni, minta maaf ya. Semualah tuan-tuan sekalian, minta maaf. Yang lain tak okey ni memang tak boleh buat apa lah. Memang hari ni setan dia memang menyamar betul, dia masuk dalam handphone kita ni tuan, dia tak kasih kita tengok kuliah tafsir. Okey, saya pindahkan tuan-tuan kepada poin yang kedua. Okey, selesai tuan-tuan ayat 48 tadi, betul. Ayat 48 cerita pasal lakonan iblis, gangguan iblis. Ayat 49 tuan-tuan, gangguan yang kedua, Allah sebut pula tentang stand pendirian orang munafik. Tuan-tuan, orang munafik kata, ingatlah wahai Muhammad SAW, ya, ketika orang munafik, orang yang berpenyakit hatinya, orang yang bercovid hatinya ini, tuan-tuan, hati yang masalah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati orang munafik ni memang tuan-tuan sekalian sangat-sangat jahat, sangat-sangat kotor. Tuan-tuan, munafik ni orang yang lemah, yang tak ada pendirian, yang imannya goyang tuan-tuan.
yang tempatnya nanti dalam kerak api neraka. Tuan-tuan, ini kumpulan munafik. Ketika mereka tengok, lah, ini orang mana tentera Islam, sikit nah ni, macam mana nak lawan ni, tak boleh ni dah, kan? Tengok tu tentera kafir, Abu Jahal punya geng, Abu Sufyan lagi, ramai ni, gila ni, tuan-tuan kan? Maka mereka mengungkapkan, gharraha ulai dinuhum. Tuan-tuan mereka kata, orang Islam ni yang beriman benar ni tak ada ni dah, dia kena tipu dengan Muhammad ni. Kan? Muhammad ni penunggang agama, hari ni punya bahasa orang tuduh Ustaz Ibn Liu kan, penunggang agama, orang punya bahasa ini tuan. Macam itulah orang munafik. Dia tuduh tuan-tuan sahabat-sahabat Nabi yang setia ni, yang berjuang dengan Nabi SAW, dia kata orang yang telah terpedaya tuan-tuan. Padahal tuan-tuan, ya, dan mereka menyangka memang tak ada harapan tentera Islam akan menang tuan-tuan. Ya, betul. Kata Prof Wahbah tuan-tuan, betul. Dari sudut logik, betul dari sudut logiknya ialah memang kalau tentera tu dah 3 kali ganda, 4 kali ganda musuh lebih ramai, dalam peperangan pun boleh lari. Dia 1 lawan 1 wajib lawan, 1 lawan 2 pun wajib lawan. Tapi dah 1/3 dah ada keringanan untuk boleh cabut lagi. Itu akan kita bincangkan pada ayat akan datang tuan-tuan, insya-Allah. Ya. Cuma tuan-tuan sekalian, dari sudut logik, dari sudut strategi perang, tuan-tuan, memang tuan-tuan betul apa yang dianggap oleh orang munafikin ni. Dari sudut tuan-tuan logiknya, kalau orang yang membelakangkan kuasa Allah, dia hanya memikirkan logik tuan-tuan, dia kata memang tak sebanding, tak setanding tentera musuh dengan tentera Islam. Mesti bungkusnya, mesti kalah. Tetapi kita kena ingat yang semalam pun anda ada sebut tentang tentera Talut berdepan dengan tentera Jalut 313 juga. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa ramai orang yang tuan-tuan, jumlah yang sedikit dapat menewaskan jumlah yang ramai. Semua itu tertakluk dengan izin Allah, kuasa Allah. Pergantungan kita dengan Allah. Wallahu ma'as sabirin. Orang yang sabar, orang yang tabah, orang yang pasrah, yang bergantung dengan Allah Ta'ala, tuan, Allah mesti tolong. Tuan-tuan, maknanya apa? Tuan-tuan, kalau ikut logik, tuan-tuan, jangan terlampau logik benar. Maksudnya jangan terlampau logik itu, jangan terlampau bergantung dengan akal kita semata-mata tanpa bergantung dengan kuasa Allah. Orang yang hanya bergantung dengan akal, tuan-tuan, dia akan terpedaya juga. Ini peranan, kini kojo orang munafikin. Dia kata orang Islam terpedaya, sahabat-sahabat yang setia terpedaya, tapi sebenarnya mereka yang memperdayakan diri mereka dengan otak mereka yang tak berapa nak botol. Tuan-tuan, dengan akal mereka yang tak begitu nak stabil, kerana membandingkan hanya dari sudut logik, tuan-tuan, dari sudut logistik, dari sudut bilangan, tuan-tuan, tapi mereka lupa bahawa di sana ada satu kuasa yang maha mutlak, kuasa kun fayakun, yang itu yang patut menjadi pergantungan kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat 49 ini, tuan-tuan. Allah kata apa, tuan? Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa innallaha azizun hakim. Siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala itu aziz, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Aziz, tuan-tuan, yang tak boleh ditewaskan. Hakim, tuan-tuan, yang tak boleh diperdayakan, tuan. Allahu Jalla Jalaluh, tuan-tuan. Maka ini sebahagian daripada kupasan tentang bagaimana apa, tuan-tuan, kebodohan, kejahatan orang munafikin yang menakut-nakutkan tentera Islam, yang memikirkan secara logik akal semata-mata, tuan-tuan. Padahal tentera Islam itu mereka yang sentiasa bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala 3 minit. Fik, tuan-tuan, kesimpulan ayat, tuan-tuan, ya, Allah memberikan perumpamaan, tuan-tuan, iaitu orang munafikin, tuan-tuan, dengan pendirian syaitan. Iaitu syaitan dengan munafikin, tuan-tuan, dua kelompok ni, mereka yang kecewa, yang putus asa, yang sentiasa menganjurkan kepada kejahatan, tapi tuan-tuan, masa susah dia cabut. Ini perangai setan, ini perangai munafikin. Yang kedua, tuan-tuan, okey, baik. Antara poin di sini ialah syaitan. Syaitan diwaswaskan, menanamkan kita waham, tuan, menakut-nakutkan kita benda yang tak patut kita takut, merisaukan kita benda yang tak patut kita risau. Maka gunakan akal yang waras, berbekalkan kepada ilmu, iman, tuan-tuan, menyuluh kita supaya jangan mengikut telunjuk syaitan. Fikirkan apakah akibat perbuatan kerana menurut telunjuk syaitan, tuan-tuan, dan jangan mengikut hawa nafsu, mengikut was-was syaitan yang mengganggu, tuan-tuan,
untuk menarik seramai mungkin tuan-tuan di kalangan hamba-hamba Allah, di kalangan umat Nabi SAW diheret sama dengannya dalam neraka. Dan dalam neraka dia akan ucap perkara yang sama seperti yang diucapkan pada medan Badar. Dia tak tahu dah, pandai-pandailah korang sini. Dia tak tahu, dia takut Tuhan, kata dia. Itu tuan-tuan perangai syaitan. Adapun orang munafikin tuan-tuan yang berlakon acah-acah beriman. Ya. Masya Allah, Kak Limah kan, dah ujung-ujung dia bagi lain clear pula. Jahanam je setan ya. Masya Allah, tabarakallah. Sabar sikit. Nanti tengok ulangan ya. InsyaAllah nanti mudah-mudahan admin kita akan cuba usahakan. Rais ke, Ida ke, Ina ke, nanti akan cuba bantu. Kita buat bagaimana nanti supaya kawan-kawan kita dapat lihat siaran ulangan tuan-tuan ya. Sikit lagi. Orang munafik tuan-tuan yang berlakon acah-acah beriman tuan, tapi penuh kesumat, penuh dendam, penuh benci dengan Islam. Tuan-tuan yang berpenyakit hati mereka, ragu-ragu, syak wasangka tuan-tuan ya. Mereka ni tak ada pendirian tuan-tuan. Maka kata Syekh Wahbah, fayastaduna adatan fil ma'il akar. Tuan maknanya mereka ni menangguk di air yang keruh. Dia mengambil kesempatan je. Kan padahal benda tu boleh dibincangkan dengan baik. Ni tengah viral, tengah kecoh. Cerita pasal Palestin, pasal Gaza. Lah, cerita bagi bantuan pun jadi gaduh. Ya tak kan tuan-tuan kan? Jadi ni semua kojo-kojo orang munafik yang menangguk tuan-tuan di air yang keruh. Malam tadi pun Ustaz Amal pun ada sebut jangan jadi namam batu api dalam zikir tadi kan. Jangan jadi orang batu api. Ini kojo-kojo setan ni. Tuan-tuan bukan sekadar mengganggu kita punya online kita pagi ni, tuan-tuan, tetapi menimbulkan keraguan kepada orang yang nak melakukan kebaikan ketaatan. Ini kojo munafik. Tuan-tuan, munafik tuan-tuan menimbulkan fitnah, tuan-tuan memporak-perandakan sesama kita, tuan-tuan menakut-nakutkan orang Islam dengan bilangan yang sedikit, yang kecil tadi tuan-tuan. Ini memang kojo munafik tuan-tuan. Tetapi sebagai penutup perbincangan pagi ini, kata Syekhuna Wahbah Az-Zuhaili radhiyallahu an, Allah kecewakan kedua-dua kumpulan ini. Setan pun binasa, munafikin pun binasa. Allah kecewakan. Yang Allah angkat ialah kumpulan beriman yang setia, al-awfiya dengan Nabi SAW, walaupun jumlah mereka sedikit, tetapi bergantung mereka dengan Allah, taat mereka dengan strategi Nabi SAW, banyaknya mereka berzikir dan sabat tuan-tuan, menyebabkan mereka memperoleh kemenangan dan kejayaan. Maka banyak pengajaran yang bermakna yang boleh kita pelajari tuan-tuan dalam pengajian pagi ini. Bertawakal kepada Allah, gunakan akal tuan-tuan, tetapi menurut kemampuan akal kita sahaja, jangan menjangkau kepada tuan-tuan benda yang tak mampu kita fikir, benda yang mengatasi kuasa Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, alhamdulillah telah sama kita bicarakan, walaupun gangguan kejap 40 orang, kejap 80 orang, kejap 90 tuan-tuan tapi kelas dah habis dah, alhamdulillah. Mudah-mudahan esok kita berkuliah tanpa ada gangguan daripada mana-mana pihak, insyaAllah. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Lain jadi munafik, ya Allah, kesian. Okey. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih semua. Okey, walaupun gangguan-gangguan ni, tapi mudah-mudahan ada sedikit manfaat, ya, keberkatan yang dapat kita pelajari pada pagi ini. Jazakumullah khairan. Okay, terima kasih orang Tampin, Kak Rohaya, semua sekali. Okey, insya-Allah kita jumpa esok tuan-tuan. Tak ada takbir je lah, lain tak clear. Pagi jadi dah mula takbir.